Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk seterusnya, iaitu tajuk solat. Salat ataupun salah, dari segi dalam bahasa Arab, iaitu dari segi bahasanya berdoa untuk kebaikan. Berdoa untuk kebaikan. Ini contohnya dalam Quran sebut, Innallaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berkenaan dengan Allah suruh selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud Allah suruh akan kita berdoa akan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu kat situ bermaksud Allah memerintahkan kita supaya berselawat. Sallu kat situ samalah perkataan, maksudnya selawat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lah. Dalam apa-apa jalan ataupun cara sekalipun, yang dinamakan selawat itu merujuk kepada kita berdoa kepada Nabi. Kita, kalau kita selawat kepada Nabi, bermaksud kita memohon kebaikan untuk Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah, selawat dan salah itu berasal daripada satu perkataan yang sama, iaitu doa. Istilah perkataan dan perbuatan yang didahulukan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi bila kita biasanya kita gunakan perkataan salat itu bukanlah merujuk kepada doa, tapi biasanya kalau kita namakan salat itu merujuk kepada suatu perlakuan yang kita sedia maklum, iaitu kita kena sembahyang lah. Maksudnya kalau contoh kita kata, Ahmad, kau dah salat ke belum? Kalau dia tak merujuk kepada makna bahasa tadi, Ahmad, kau dah berdoa ke belum? Tapi kita dapat faham bahawasanya salat itu adalah sembahyang yang disyariatkan oleh Islam. Maksudnya, Ahmad, kau dah solat ke belum? Merujuk kepada Ahmad, kau dah sembahyang ke belum? Walaupun asal perkataan solat itu doa, tapi maksud yang sebenar yang digunakan bukanlah maksud doa, tapi perbuatan sembahyang itu sendiri, Jadi digunakan perkataan solat itu bagi sembahyang, ataupun perkataan doa itu bagi sembahyang, kerana di dalam sembahyang sendiri banyak mengandungi doa. Sebab tu solat itu digunakan sebagai satu perkataan khusus bagi sembahyang menurut agama Islam. Perkataan dan perbuatan yang didahulukan dengan takbiratul ihram, ya Allahu Akbar tu, dan diakhiri dengan salam. Baik, dalil kewajipan solat ni ada banyak. Antaranya firman Allah dalam surah An-Nisa yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini salah satu dalil. Banyak lagi dalil dari Quran. Contohnya, wa aqimus solah wa atuz zakah, contohnya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu pun merupakan dalil kepada kewajipan salat. Dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang merujuk kepada wajibnya salat, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, serulah kepada mereka bahawa tiada Tuhan selain Allah,
dan bahawasanya aku adalah Muhammad utusan Allah. Sekiranya mereka mentaati perkara tersebut, ya, iaitu dah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul tadi tu, maka ajarkan kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka solat 5 waktu sehari dan semalam. Jadi ini merupakan dalil setelah kita meyakini ataupun beriman bahawasanya Allah tu Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi itu adalah Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun utusan Allah, maka kita kena buat perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya solat. Jadi dalam hadis ni ringkas, mudah dan senang difahami bahawasanya seseorang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kena melaksanakan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah, antaranya solat. Ya, kita tak naklah jadi daripada sebahagian umat Islam yang mengatakan tak perlu solat, sudah beriman dengan Allah dan Rasul, dah lama dah beriman dengan Allah dan Rasul, tapi tak nak solat. Ya, tak nak solat. Dan merujuk kepada solat itu adalah sesuatu yang berat sehingga menggunakan dalil orang-orang yang solat itu takut-takut dicelakakan oleh Allah gara-gara solat. Lepas tu tak nak solat. Contohnya dia menggunakan dalil wailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang solat. Ya, memang ada dalil tu, wailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat, tapi bukan merujuk kepada tak boleh solat. Merujuk kepada orang yang solat ini jangan lalai. Lalai macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim sahun. Alladzina hum, mereka ini adalah daripada solat lalai. Maksudnya mereka bukan lalai di dalam solat, mereka lalai dalam mengerjakan solat. Ya, mereka lalai bukan dalam, ya. An kat sini merujuk daripada. Mereka lalai daripada mengerjakan solat. Maksudnya kejap solat, kejap tak solat. Tahu dah solat tu wajib tapi tak solat. Ya, sengaja meninggalkan solat. Itu yang merujuk kepada dicelakakan bagi orang-orang yang solat. Ya, solat itu tak dijaga waktunya. Solat tu dah masuk waktu tapi tak semayang sehinggalah sampai hujung waktu baru nak semayang. Ya, panjang waktu yang panjang diberikan oleh Allah. Dia tak nak semayang pada awalnya, pada masa yang lapang tu, tanpa ada keuzuran, tapi dia akhir-akhirkan semayang tu. Contohnya semayang zuhur, dan nak masuk asar berapa minit baru nak semayang zuhur. Ya, semayang asar lagi berapa minit nak semayang asar. Semayang maghrib baru nak semayang asar. Ya, sampaikan kadang-kadang semayang dah masuk waktu. Nak semayang asar dilewatkan sampai nak masuk waktu maghrib. Sampaikan tengah semayang waktu maghrib dah masuk. Ni takut-takut masuk dalam ayat yang mencelakakan bagi orang-orang yang solat, kerana solat tetapi lalai. Ya. Jadi kita kena sembahyang sebab kita dah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita kena solat. Orang yang solat ini dan jaga solatnya tak ada masalah, tidak akan dicelakakan oleh Allah. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan sebahagian kaum yang mengatakan sembahyang itu tak perlu buat kerana takut dicelakakan oleh Allah. Baik, hukum orang yang meninggalkan solat tadi, ada dalil tentang kewajipan menunaikan solat. Jadi orang yang meninggalkan solat ni macam mana? Jadi ada dua kategori orang yang meninggalkan solat. Yang pertama iaitu orang yang mengingkari kewajipannya atau mempersendakannya. Maksud ingkar kat sini, dia menafikan. Dia bukan tak solat sahaja, tetapi dia menafikan kewajipan solat. Dia anggap solat itu tidak wajib. Solat apa? Solat fardu.
ya, dia anggap solat itu tidak wajib. Kadang-kadang mempersendakannya. Contohnya dia kata, buat apa nak solat? Solat tu bukannya wajib pun. Kan? Ataupun dia kata, buat apa nak solat? Tengok aku solat pun senang je hidup. Contoh macam tu. Baik-baik dengan perkataan ni, takut-takut gelincir kepada ke dalam kekufuran. Jadi orang yang macam ni bahaya. Ini kategori pertama, iaitu orang yang mengingkari ataupun mempersendakan kewajipan sembahyang. Dia akan jatuh kepada kekufuran. Orang kufur, orang kafir samalah, ya. Takut-takut macam ni. Orang kafir ni tak cium bau syurga. Tu bahaya tu. Kufur iman lah, ya. Kafir iman lah. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman sepenuhnya dengan dengan hati mereka. Beza dengan nombor 2, iaitu orang yang fasik lah. Itu merujuk kepada orang yang dia tahu sembahyang ni, ni banyak lah kan. Dia tahu sembahyang tu wajib. Dia tak menafikan, dia tidak ingkar, tapi dia memang tak nak sembahyang sebab dia malas. Ya. Dia malas, dia anggap sembahyang tu main-main macam tu kan. Tapi dia tak pernah pun mengingkari kewajipan solat. Dia hanya malas, lalai, tak jaga sembahyang. Kadang sembahyang, kadang tidak. Kadang-kadang langsung tak sembahyang. Tapi bila tanya, engkau tahu tak sembahyang tu hukumnya apa? Dia tahu sembahyang hukum wajib. Ya, orang yang macam ni berdosa. Dia tidak gelincir ke dalam kekufuran iman tu. Ya, dia masih lagi Islam. Dia masih lagi dikira beriman. Namun dia tu berdosa. Berdosa ni tergolong di kalangan ahli maksiat lah, ya, ahli maksiat. Maka dia dituntut supaya bertaubat, kerana orang yang maksiat ni pun dia takut-takut masuk ke dalam api neraka. Ya, orang yang beriman, dia dijanjikan syurga walaupun dia ahli maksiat. Tetapi takut-takut sebelum dia masuk syurga, na'udzubillah, ya, dia masuk neraka dulu. Ya, tak nak lah macam tu. Jadi mohon bertaubat. Ya, segera bertaubat dan tunaikan solat. Solat-solat yang ditinggalkan tu qada semula. Baik, solat yang diwajibkan menurut Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i lah. Khususnya dalam mazhab Syafi'i yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu 5 waktu sahaja, iaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Itu yang menurut mazhab Syafi'i ada 5 waktu. Ya, mazhab-mazhab lain pun sama, tapi kalau mazhab Hanafi dia ada satu lagi sembahyang yang diwajibkan. Iaitu sembahyang witir, sembahyang sunat witir. Dia bukan sembahyang fardu menurut mazhab Hanafi lah, tapi dia sembahyang yang diwajibkan. Dalam mazhab Hanafi, dia istilah fardu dan wajib tu berbeza. Fardu dan wajib tu beza. Tapi dalam mazhab Syafi'i, fardu dan wajib tu benda yang sama. Contohnya kita namakan dia solat fardu 5 waktu sehari semalam. Maka itulah solat yang diwajibkan 5 waktu sehari semalam, sama. Tapi kalau mazhab Hanafi dia beza, istilah fardu dan wajib. Jadi kat situ mazhab Hanafi seolah-olah ada 6 waktu lah. Ada 6 waktu diwajibkan sembahyang. Seolah-olah 6 waktu. Ya, dia Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tambah dengan witir selepas daripada sembahyang Isyak. Tapi kalau mazhab Syafi'i 5 waktu saja yang wajib. Selain daripada 5 waktu tu hukumnya sunat. Ya, termasuk juga kat sini sembahyang Jumaat, sebab Jumaat tu menggantikan Zuhur. Jadi itu sahaja yang diwajibkan. Waktu yang dimakruhkan. Okey. Okey, baik.
sebelum kita pergi kepada waktu yang dimakruhkan, kita bahas dulu waktu zuhur. Ya, waktu zuhur ni adalah waktu gelincir matahari lah, ya. Waktu gelincir matahari. Itu waktu dia pada bila kita namakan gelincir tu merujuk kepada matahari tu betul-betul atas kepala kita. Ya, maksudnya matahari tu betul-betul di atas langit, di tengah-tengah langit. Dia terbit daripada timur, dia terbenam di barat. Tengah-tengah tu, di antara timur dan barat, maka matahari berada di tengah-tengah tu. Belum lagi masuk waktu zuhur. Lepas tu dia condong ke dia ataupun dia jatuh ke arah barat sedikit. Dia menaik daripada timur, dia jatuh ke arah barat. Masa dia kat tengah-tengah tu, belum masuk waktu zuhur lagi. Dia condong sedikit ke barat, dia jatuh sedikit ke barat, maka masuklah waktu zuhur. Caranya bukanlah kita nak tengok matahari tu dah condong ke tidak, ya. Cara yang ulama-ulama kita ajar iaitu dengan melihat bayang-bayang. Bayang-bayang yang keluar di sebelah timur. Matahari berada sebelah barat kan. Jadi bayang-bayang tu di sebelah timur. Jadi masuk waktu zuhur sehinggalah masuk waktu asar. Waktu zuhur sampai waktu asar. Waktu asar ni kita boleh ukur dia dengan kalau kita ukur bayang-bayang matahari tu dengan sesuatu objek. Contohnya kayu. Kayu tu panjang 1 meter contohnya. Jadi apabila matahari tu condong terus ke arah barat, bayang-bayang bayang-bayang kayu tadi tu berada sebelah timur. Ukuran bayang-bayang tu sudah melebihi panjangnya daripada ukuran kayu. Katalah kayu tu 1 meter, maka bayang-bayang tu dia dah lebih daripada 1 meter. 1 meter, lepas tu dia lebih sikit. Dia panjang sikit. Dia naik sikit panjang dia tu. Jadi sudah tamat waktu zuhur dan bermulalah waktu asar. Waktu asar sampai bila? Waktu asar sampai terbenamnya matahari, iaitu waktu maghrib. Jadi waktu maghrib ni mudah untuk kita tentukan, iaitu dengan terbenamnya matahari. Kalau kita boleh lihat matahari tu terbenam, kalau cuaca tu elok boleh lihat matahari terbenam, maka kita boleh lihat dia punya bulatan dia tu habis. Kita tak nampak. Maksudnya dah tak nampak dah tak ada dah matahari tu. Maka masuklah waktu maghrib. Ya. Waktu maghrib pendek waktunya, iaitu bermula terbenam matahari tadi, langit masih tidak gelap. Langit masih dia masih kelam, ya, tapi ada cahaya sikit, masih ada cahaya lagi, biasan cahaya lagi daripada cahaya matahari. Jadi dia belum gelap lagi. Ya. Jadi maghrib ni sampai waktunya sampai macam mana? Yang tadi terbenam matahari, langit masih belum gelap, sehinggalah jadi gelap betul. Dah tak ada lagi cahaya. Maka habis waktu maghrib, masuklah waktu isyak. Waktu isyak pula panjang. Ya, dah start daripada gelap tadi tu, tak ada cahaya lagi dekat atas langit, sampailah muncul cahaya baru, iaitu fajar sadiq. Fajar sadiq iaitu biasa kita kalau cahaya langit tu cerah, mungkin kita boleh lihat biasan cahaya daripada timur. Ya, maka masuklah waktu tamatlah waktu isyak dan masuklah waktu subuh. Masuklah waktu subuh. Subuh pun waktunya tak panjang seperti maghrib, sehinggalah cerah, iaitu terbit matahari. Terbit fajar adalah waktu bermulanya subuh, dan terbit matahari adalah tamatnya waktu subuh. Jadi ini adalah 5 waktu yang diwajibkan di dalam Islam menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi waktu-waktu lain tak diwajibkan.
Baik. Kemudian ya, waktu-waktu yang dimakruhkan solat. Ya, waktu ada di dalam Islam diajarkan juga waktu-waktu yang dimakruhkan solat. Ya, waktu-waktu dia dimakruhkan solat ini kita kena faham, iaitu merujuk kepada waktu-waktu yang dimakruhkan solat sunat. Adapun solat wajib, maka dia telah ditentukan waktunya. Ya, dia telah ditentukan waktunya. Dan sekiranya walaupun seseorang itu tertinggal solat wajib, maka dia tetap wajib menunaikan solat tersebut walaupun berada di luar waktunya. Ya, nanti kita akan lihat contoh. Kita pergi satu-satu apa yang dimaksudkan, ketika manakah waktu yang dimakruhkan solat. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat iaitu antaranya ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Ya, iaitu beberapa minit sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi katalah zuhur pukul 1 suku, katalah macam tu ya. Jadi 1 jam sebelum kita ambil pendekatan yang selamat, 1 jam sebelum daripada waktu zuhur tu, kita jangan sembahyang. Jangan sembahyang apa? Jangan sembahyang sunat. Maka dilarang pada ketika itu sembahyang sunat. Kalau sembahyang takut sia-sia. Ya, makruh kat sini membawa maksud jangan sembahyang. Kalau sembahyang, takut sembahyang jadi sia-sia. Jadi katalah seseorang tu tak sembahyang subuh pada pagi itu. Ya, dia tak sempat nak qada sembahyang. Dia tetap kena qada sembahyang, wajib qada sembahyang, tapi tak sempat qada sembahyang. Pagi-pagi itu bangun pergi kerja, tiba-tiba tengah hari sebelum masuk waktu zuhur, baru dia ada masa untuk dia qada sembahyang, dia untuk sembahyang. Jadi dia qada lah sembahyang waktu tu. Adakah boleh dia qada sembahyang ketika matahari berada di tengah-tengah langit? Maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Jadi yang dimaksudkan tak boleh sembahyang ketika matahari berada di tengah-tengah langit merujuk kepada solat sunat. Yang kedua, waktunya selepas solat subuh sehingga matahari naik setinggi tombak. Iaitu selepas solat subuh memang tidak disyariatkan sembahyang ba'diyah subuh. Ya, ba'diyah zuhur ada, ba'diyah maghrib ada, ya, ba'diyah isyak ada, ba'diyah subuh tak ada. Dan sembahyang-sembahyang sunat yang lain pun tidak disyariatkan ketika selepas daripada solat subuh. Yang ketiga, selepas solat asar. Sama juga macam solat subuh tadi. Selepas daripada sembahyang asar tidak disyariatkan solat sunat ba'diyah. Begitu juga solat-solat sunat yang lain. Sehinggalah jatuh matahari. Ya. Seterusnya, kita juga membahaskan tentang hukum kepada qada solat. Qada solat ni merujuk kepada mendirikan solat selepas waktunya. Katalah sembahyang zuhur daripada pukul 1.20 sampai ke pukul 4.40 contohnya. Ya, jadi kita tertinggal sembahyang. Maksudnya tak sembahyang pada waktu tu. Sama ada tertinggal ke, sengaja tinggal ke, tak sembahyang. Jadi selepas daripada habis waktu zuhur tu, masuk waktu asar. Masuk waktu asar pula, baru nak terkial-kial nak sembahyang zuhur, maka sembahyang zuhur ni dinamakan sebagai sembahyang qada. Hukumnya hukum solat ini hukumnya wajib. Ya. Waktu berbaki dan tidak sempat. Ataupun qada solat itu dengan maksud waktu berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat atau lebih.
Ni keadaan yang macam mana, yang seperti yang dibahaskan pada awal tadi, iaitu seseorang yang sembahyang, dia sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur pada waktunya, tapi tak sempat satu rakaat, dah masuk waktu asar. Ya, dia sembahyang takbir tu, Allahu Akbar, sembahyang Zuhur. Tengah sembahyang baca Fatihah, tiba-tiba asar dah masuk. Maksudnya dia telah dia telah melewatkan sembahyang. Jadi hukum sembahyang yang disembahyangkan itu hukumnya sembahyang tu qada lah. Maksudnya dia tak sembahyang di dalam waktu Zuhur sebenarnya. Kalau dia sengaja buat macam tu kerana lalai, kerana malas-malas, maka hukumnya berdosa. Tapi sembahyang tu tetap kena buat. Tapi kalau lah contoh dia tak sengaja, contohlah tertidur ke pengsan ke, ya, lupa ke dan sebagainya, maka tetap juga kena sembahyang tapi tidak berdosa, kerana dia kekurangan yang ada pada dia tu, ya, kesukaran yang ada pada dia tu. Baik, itu yang dinamakan qada solat, ya. Jadi contohnya hadis Nabi SAW, dia merujuk kepada sesiapa yang tertinggal solat sebab tertidur ataupun terlupa, maka tidak ada kafarah yang untuk kita gantikan bayar tentang sembahyang kita tinggalkan tu. Maksudnya tidak ada denda bagi sembahyang yang kita tinggalkan, kecuali kena sembahyang tu juga. Maksudnya kafarah ataupun denda bagi kita tinggalkan sembahyang tu dengan kita sembahyang tu juga. Tidak ada denda lah, senang kata, tak ada denda, kecuali kena sembahyang tu juga. Kena sembahyang bagi sembahyang yang kita tinggalkan tu. Sama ada kalau mafhum kepada hadis Nabi tu, dia merujuk kepada yang tak sengaja tinggalkan solat, ya, sama ada tertidur ataupun terlupa. Ya, asal kepada dalil ni macam tu, iaitu seseorang yang meninggalkan sembahyang kerana terlupa ataupun tertidur, ya, maka tidak ada kafarah, tak ada denda bagi menggantikan sembahyang tu, kecuali kena sembahyang tu juga. Jadi Nabi kata pada seseorang yang tak sengaja tinggalkan sembahyang. Tapi macam mana pula yang sengaja tinggalkan sembahyang? Sengaja tinggalkan sembahyang, adakah termasuk dalam kategori kena sembahyang tu juga? Ya. Jadi mazhab Syafi'i dia mengambil pendekatan orang yang sengaja tinggalkan sembahyang tetap qada sembahyang tu, hukumnya wajib. Walaupun Nabi kata orang yang tak terlupa ataupun tertidur, ya, maksudnya tak sengaja lah, kena qada. Orang yang tak lupa ataupun tak tidur tapi sengaja meninggalkan sembahyang, kena qada sembahyang. Mengambil pendekatan qiyas lah, iaitu dengan orang yang tak sengaja pun kena qada, orang yang sengaja lebih-lebih lagi lah kena qada. Macam tu lah, ya. Ini satu lagi nasihat berkaitan dengan qada sembahyang. Sesiapa yang telah meninggalkan sembahyang, maka sembahyangnya itu tetap kena qada. Ya. Tak kira kalau sembahyangnya tu sembahyang yang baru sahaja ditinggalkan ataupun sudah lama ditinggalkan. Ya, sudah lama ditinggalkan, iaitu mana-mana sembahyang yang telah ditinggalkan dengan sekira-kira kita telah wajib sembahyang, iaitu dah cukup syarat wajib sembahyang lah. Contohnya sudah balik lah, ya, dah balik, start daripada balik tu, maka dah wajib sembahyang. Jadi mana-mana sembahyang yang ditinggalkan sewaktu kita ni diwajibkan sembahyang, tapi kita tak sembahyang, maka kena qada. Walaupun sembahyang tu dah lama ditinggalkan, tetap wajib qada sembahyang tu. Tak ada istilah kalau dah bertaubat sembahyang itu tak wajib diqadakan balik. Jadi
Taubat tu taubatlah, tapi sembahyang tu tetap wajib dilakukan. Kalau tidak dia akan menjadi hutang di sisi Allah. Itu kita tak nak. Okay, baik. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan wajib qada solat dengan segera. Ya. Wajib qada solat dengan segera. Contohlah waktu subuh, kita tak sempat sembahyang, jadi kita bangun tu, kita bangun tu terus sembahyang. Tak kisahlah waktu tu dah habis waktu, tapi kita teruskan sembahyang. Ya, dengan maksud segera kena sembahyang. Ataupun kalau tak sempat nak buat, kerana ada kesukaran dan sebagainya, kerana ada tanggungjawab lain dan sebagainya, maka selepas selesai tanggungjawab tu diuruskan, maka kena segera sembahyang cepat-cepat, qada, tak boleh dilambatkan. Sengaja berdosa, tak sengaja dimaafkan. Merujuk kepada qada solat tu, seseorang yang meninggalkan solat, sekiranya dia tinggalkan solat dengan sengaja, hukumnya berdosa. Ya, kalau tak sengaja meninggalkan solat, hukumnya tidak berdosa. Baik. Syarat wajib solat. Syarat wajib solat, iaitu syarat wajib solat ni kita nak lihat kita ni, diri kita ni ataupun diri orang lain ni dah wajib sembahyang ataupun tidak. Kita nak tengok ukur macam mana. Jadi kita nak ukur dia dengan syarat wajib solat. Yang pertama mestilah Islam. Ya, maka tidak wajiblah ke atas orang yang bukan Islam, orang kafir. Ya, contohnya. Jadi orang Islam kalau dia tinggalkan sembahyang, maka hukumnya berdosa sebab dah wajib dah ke atasnya. Habis orang kafir tak sembahyang, ustaz. Habislah sebab dia tak wajib sembahyang. Dia akibat dia sebab dia tak sembahyang tu lagi besar berbanding kita, walaupun kita kata dia tak wajib sembahyang. Ya. Sebab dia boleh sembahyang hanya dengan mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia tak buat. Jadi akibat dia lebih besar berbanding orang Islam yang tak sembahyang. Jadi orang Islam yang sembahyang, dia telah mentaati perintah Allah. Maka Islam merupakan satu syarat kepada kewajipan sembahyang. Ya, wajib sembahyang. Jadi ustaz, macam mana kalau orang kafir tu tadi dia perlu Islam, adakah dia perlu qada sembahyang? Tak perlu. Itu yang dimaksudkan syarat wajib solat dekat sini. Maka semasa dia kafir, dia tak wajib sembahyang. Walaupun kalau dia selamanya kafir tanpa masuk Islam, maka azab yang pedih menantinya. Tapi kalau dia diwahyukan, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk Islam, maka sembahyang tadi tak perlu diqadakan, sebab semasa dia kafir sembahyang itu tak wajib. Ya. Baik, yang kedua baligh. Baligh ni iaitu cukup umur lah. Cukup umur bagi lelaki atau perempuan. Contohnya ada tanda-tanda baligh yang dibincangkan oleh ulama bagi lelaki ataupun perempuan. Contohnya bagi lelaki keluar mani, contohnya ya. Mimpi keluar mani, maka baliglah. Bagi perempuan pula, antaranya iaitu kedatangan haid. Ya, dengan kedatangan haid maka sudah baligh. Habis ustaz, kalau mimpi pun tak, keluar mani pun tak, kalau bagi perempuan tu haid pun tak keluar, tapi umur dah 20 tahun ustaz, adakah dia masih dikira tak wajib sembahyang? Ya, dia tetap wajib sembahyang. Sesiapa yang tak ada tanda-tanda baligh seperti keluar mani ataupun keluar darah haid, maka cukup umur dia 15 tahun Qamariyah. Ya, 15 tahun dengan bilangan tahun Islam, maka dia telah baligh.
maka dia kena sembahyang. 15 tahun Qamariyah, ikut kiraan Islam. 15 tahun ikut kiraan Islam. Umur dia 15 tahun ikut kiraan Islam, maka dia telah balik. Ni sekiranya in case kalau dia sebelum tu langsung tak melalui tanda-tanda balik. Jadi Islam dan balik merupakan salah satu syarat wajib sembahyang. Sebab tu Nabi ajar supaya kita ajar anak kita sembahyang pada usia 7 tahun. Ya, sebab ajar anak pada usia 7 tahun, dan rotan anak tu kalau dia tak nak sembahyang sekiranya pada usia 10 tahun. Ya, sebab apa? Sebab balik tu boleh datang bila-bila. Ya, seseorang tu boleh datang balik tu bila-bila. Sebab tu Nabi suruh kita ajar anak kita pada usia 7 tahun awal balik. Tadi katalah umur 15 tahun. Jadi umur 7 tahun tu dah ajar anak. Umur 10 tahun dah kena sebat ke tak? Sebab dah nak dekat ni, dah nak dekat balik ni. Tak nak sembahyang juga kena sebat. Kena kasar sikit. Ya, kalau tak nanti main-main. Kalau tak nanti dia tinggalkan sembahyang suka-suka. Ya, takkan dia nak balik baru nak ajar sembahyang. Tu bahaya. Dah biasakan dia sembahyang daripada kecil, supaya nanti bila balik nanti tak perlu susah nak suruh sembahyang, dia boleh sembahyang sendiri. Yang ketiga, berakal. Iaitu berakal lah. Tak gila. Gila ke waktu sembahyang, nak masuk waktu, dia gila dah masa-masa waktu solat tu. Sampailah habis waktu solat, gila. Maka tak wajib lah dia sembahyang bagi solat tu lah, bagi waktu tu. Yang keempat, suci. Iaitu bermaksud suci dekat sini, suci daripada haid dan nifas. Ya, selain daripada itu wajib sembahyang. Orang yang kedatangan haid dan kedatangan nifas, iaitu darah haid dan darah nifas, maka ke atasnya tidak wajib sembahyang. Dan tidak perlu qada sembahyangnya ketika dia tinggalkan sembahyang ketika darah haid ataupun nifas tu keluar. Baik, yang kedua, syarat sah sembahyang. Tadi syarat wajib, maka kita lihat pada diri kita ada tak keempat-empat syarat wajib sembahyang tadi tu. Kalau ada, kita nak sembahyang pula. Nak lakukan sembahyang pula. Belum sembahyang lagi, nak lakukan sembahyang. Kena lihat syarat sah sembahyang. Adakah pada diri kita tu sah sembahyang? Ada syarat sah sembahyang. Pertama, suci daripada hadas. Nak sembahyang tu kena pastikan diri kita ni suci daripada hadas. Sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ni, hadas tu terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Maka kena angkatlah hadas ni. Ya, hadas kecil dengan mengambil wuduk, hadas besar dengan mandi wajib. Sekiranya ada, maka hadas tu menjadi penghalang daripada kita sembahyang, sahnya sembahyang. Sembahyang kita boleh jadi tidak sah. Yang kedua, suci daripada najis yang tidak dimaafkan, iaitu suci pakaian, badan dan tempat sembahyang tu daripada najis yang tidak dimaafkan. Sama ada najis mughalladhah, mutawassithah ataupun mukhaffafah. Ketiga-tiga ni najis yang tidak dimaafkan. Kalau ada, maka kena sucikanlah dengan cara-cara yang telah ditetapkan syarak. Mukhaffafah dengan renjisnya, mughallazah dengan 7 kali basuhan bercampur air tanah, salah satunya. Mutawassithah dengan mengalirkan air sehingga hilang bau, warna dan rasa, contohnya. Maka kena buatlah. Tapi kalau yang dimaafkan, najis yang dimaafkan, tidak mengapa, ya. Najis yang dimaafkan ni seperti sedikit percikan air kencing yang sedikit yang tidak nampak oleh mata kasar, ya, debu-debu tanah atau jalan, darah yang terpercik pada pakaian tukang daging contohnya, ya, sedikit-sedikit itu dimaafkan, ya. Maka kalau selain daripada itu tidak dimaafkan, maka kena sucikan diri, baik pakaian, baik badan, baik tempat sembahyang,
iaitu tempat yang kita letakkan anggota sembahyang, baik berdiri ke, sujud ke, rukuk ke, duduk ke dan sebagainya. Mesti pastikan tempat-tempat tu suci daripada najis. Yang ketiga, mengetahui masuk waktu solat. Mengetahui masuk waktu solat, bukan agak-agak je. Agak-agak ni dah masuk kot. Tak boleh. Kena tahu dengan yakin. Dengan apa kita kata, dengan zon lah, zon yang kuat lah, sangkaan yang kuat dah masuk waktu sembahyang. Kena pastikan betul-betul dah masuk waktu sembahyang ke. Kalau yakin ni, maksudnya kita boleh nampak matahari tu terbenam ke, tu yakin. Tapi kalau waktu Zuhur takkan nak lihat matahari tu gelincir. Tak boleh. Sakit mata tu. Jadi dengan melihat bayang-bayangnya. Jadi melihat bayang-bayang ni sangkaan yang kuat telah masuk waktu Zuhur. Kalau kita sekarang contohnya tengok jam, jadi kita ada sukatan waktu. Waktu sekian tu sudah masuk waktu. Itu sangkaan yang kuat lah. Untuk kita tahu tentang masuknya waktu solat. Jadi boleh digunakan. Jadi mana-mana sangkaan yang kuat bagi menentukan masuk waktu sembahyang, maka sudah melepasi syarat ni. So boleh sembahyang. Tak boleh main agak-agak je. Tak boleh main agak takut-takut sembahyang di luar waktunya. Maka sembahyang itu tidak sah. Yang keempat, iaitu menutup aurat. Menutup aurat mudahlah bagi lelaki, iaitu di antara kawasan, di antara pusat dan lutut. Itu sahaja kawasan yang wajib ditutup orang lelaki ketika sembahyang. Bahkan di luar sembahyang pun sama. Namun tidak memadai lah kalau kita sembahyang hanya tutup bahagian pusat dan lutut sahaja. Lepas tu baju tak pakai berlengging kan, tak berapa nak elok lah, walaupun sah sembahyang tu, tapi tak ada adab. Baik. Jadi kena pakai cantik-cantik, tutup dengan baik pakaian tu. Bagi orang perempuan pula, seluruh badan. Seluruh badan kecuali muka dan tangan. Tapak tangan. Jadi pastikan aurat ini tutup dengan elok. Tak nak ada pakai pakaian yang koyak dan sebagainya. Kena pastikan betul-betul sebelum kita melakukan sembahyang. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Bahagian yang wajib kita menghadap ke arah kiblat, iaitu merujuk kepada bahagian dada. Bahagian dada. Adapun bahagian kaki ke, tangan ke, kepala ke, tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Katalah sengit sikit kepala ke, kaki tu tak tunjuk ke arah kiblat ke, tak mengapa. Yang penting bahagian dada tu wajib. Menurut mazhab Syafi'i, bahagian dada tu wajib mengarah kiblat. Tak boleh kesengit ke kanan ke, sengit ke kiri ke. Jadikan takut-takut menjadikan sembahyang tu tidak sah. Seterusnya, terdapat 13 rukun solat. Baik, kita akan masuk rukun solat ni pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Jadi perbahasan kali ini cukuplah merangkumi tentang definisi solat, waktu-waktu solat, hukum solat, hukum meninggalkan solat, syarat wajib, syarat sah solat, untuk kita ketahui. Selanjutnya kita akan membincangkan pada masa akan datang, iaitu berkaitan dengan rukun solat, perkara yang membatalkan solat,
solat-solat sunat dan sebagainya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.